الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-samalah kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah ta'ala bagi masa peluang bagi hamba dan penuntut semua yang dikasihi, maka kita ambillah dengan masa yang peluang Allah ta'ala bagi kepada kita inilah untuk kita mengabdi atau Muhammadi kita kepada Allah. Semoga masa yang peluang adalah paling bos bagi kitanya. Semoga Nabi ada sebut suatu hadis dan dia katanya irtanin khamsan qabla khamsin. Hendaklah kamu rebut 5 masa belum datang 5 masa. Ini hadis yang Nabi pesan kepada kita 1400 lebih hari. Dia kata irtanin khamsan qabla khamsin. Hendaklah mengebuk 5 masa belum datang 5 masa lagi. Masa yang tamunya Nabi besar dia kata hayataka qabla mautika. Masa ketika kita hidup ni belum datang maut, belum datang mati itu mati. Dah, hendak kita gebuklah masa ketika kita hidup ni. Nah, datang maut, datang mati itu mari. Ia orang panggil mati ni adalah yang hidup ni yang berawal kepada mati. Maka semasa kita hidup ni kita guguklah tanah buka amal ibadah untuk kita nak menuju kepada alam barzah dan alam masyarati. Dan oleh demikian itu penuntut semua yang dikasihi termasuklah hamba, kita kena guguklah masa kita hidup tanah dengan amal ibadah banyak. Sama ada ibadat tu jenis masa hak fardu tu hak tak dapat tiada dah. Dan apalagi hak sunat-sunat dan doa-doa zikir-zikir kita jangan habislah masa di dalam hari saja, sebab kita nak ambil dalam masa kita hidup ni lah belum datang tiba mati tu mari. Adapun bila mati mari kita tak lewat berapa dah. Subhanallah sutik pun kita tak boleh nak baca dah. Alhamdulillah sutik pun kita tak boleh nak kata dah. Oleh demikian itu Nabi besar. Dan masa kita hidup ni belum datang tiba mari mati, maka kita guguk ambillah. Itu so dia besar. Yang kedua dia besarnya dia katanya dah. Maknanya sihataka qabla saqamika. Jadi masa kita sehat, masa kita segar ni satu modal yang paling besar bagi kita. Maka kita ambillah guna guna daripada masa tukar kita segar ni, kita beri banyak dengan hak segar kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang panggil nanti suatu hari dia akan jadi kita ni tak segar tak rok pula. Tiba mari bila sakit mari tak segar, maka kita nak baca pun tak jadi sepenuh, nak dengar suatu perkara pun tak jadi sepenuh. Dan kita nak buat amal pun tak jadi sepenuh. Tiap-tiap perkara bila kita tak sihat, kita tak sepenuh. Oleh demikian itu bila kita duduk dalam sihat tu, Allah Ta'ala bagi kepada kita menyakit gapa tak ada tiba mari lagi tu. Haraplah kita ambil banyak pada masa segar ni, kita tanam amal ibadat untuk nak buka ke akhirat. Itu dua hak Nabi besar ketika. Dan yang ketiganya Nabi besar kepada kita lagi wa syababaka qabla haramika. Masa tekah kita muda. Masa tekah kita muda ni belum datang tua mari tu. Maka kita ambil masa muda kita ni, kita banyak bekal untuk perjalanan Allah Subhanahu Wa Taala.
dan untuk jalan hak Tuhan redha. Dah, ya tak leh dah ya bila muda ni ya lawan tua. Suatu hari kita nanti kita bertemu dengan tua. Dan bila kita tua mari tu kita nak buka amal ibadat tu masa tua tu ya tak supaya kita jamin muda. Tapi banyak kita ni bila duduk ke jamin masa muda, kita habis muda kita ni kok jalan Allah Taala tak suka manalah. Maka oleh demikian tu bila masa tu kita muda ni kita banyaklah bekal belum datang kepada tua mari. Suatu hari datang benda tu kepada kita, kita tak sama dengan hak muda lah. Oleh demikian tu kita banyaklah amal masa kita muda penuh dengan isi dengan karah masa muda kita ni untuk bekal kepada sebelum datang tua tu mari. 3. Yang ketiganya Nabi misalnya lagi wa faragaka qabla syawalika. Masa tekah kita peluang. Dah timpak kita nak dah. Masa tekah kita peluang tak sibuk, dah datang sibuk mari tak leh nak buat gapo. Tekah masa ke kita tubuh sore cuba kita fikir. Senin nak buat gapo-gapo boleh bakal tak ada sakut dengan apa. Tapi mana kita datang mari boleh sore orang isteri kepada kita. Awak susah sikit dah. Duk tak lama boleh anak pula kau susah. Tapi walau bagaimanapun boleh anak boleh isteri pun satu daripada amanah dah. Satu Allah tutup bagi kita. Tapi nak ayat tu bila kita masa luar kita gebuk selalu ambil amal ibadat untuk kita nak berkagi kepada negeri sana yang negeri akhirat. Bila datang sibuk tak ada sibuk dengan tu sibuk dengan ni. Sibuk dengan kerja, sibuk dengan koli, sibuk dengan puluk. Sibuk dengan apa saja, tak ada kita nak bekal. Tapi masa tu kita luar, kita buat lalu dah. Ya golek kita lalu dah bila masa luar, kita tidur, kita buat, kita main haji, kita main kerong. Tu orang panggil ambil masa hak puai lagu tu, kita pergi isi benda lagu tu, orang panggil tak comel. Tu hak yang keempat Nabi besar. Dan yang kelima Nabi besar lagi, warinaka qabla faqrika. Masa tekah kita kaya ni. Masa tekah kita kaya ada harta benda, kita dermalah harta kita kau jalan fi sabilillah. Kau jalan Allah Taala itu. Takut siapa mari suatu hari dia pergi jumpa dengan kita ni orang susah. Jadi orang fakir pula. Bila datang fakir mari, bila datang susah mari, kita apa nama ni nak derma atau kita nak buat kau jalan baik dengan harta kita tu, kita tak apa nak boleh buat lah kerana harta tak ada. Tekah masa Allah Ta'ala bagi harta kekayaan bagi kita, apa saja benda hak jadi naf'ah untuk akhirat, maka kita ambil buatlah. Tak sedek saya, tak sedek sedekut lah. Kerana buku saya, buku kedekut ni satu sifat yang dicela oleh sarok. Pak kita dak bui, kita dak sedekah, kita dak derma kok jalan fi sabilillah, tak lain tak bukan ya boleh kita juga. Tapi kita nak boleh siapa hati jadi bawah tu itu dia panggil payah. Tapi walau bagaimana payah pun kita ingat hadis Nabi besar, bila kita duduk dalam kekayaan belum datang tiba susah pakai, kita buatlah. Sebab orang panggil kaya ni ialah orang susah. Tekah kaya ni kita buatlah. Takutnya jadi suatu hari kita mari sesak, kita nak buat apa tak boleh. Ni kadang-kadang kita ada duit belana, pitih belana, Mekah tak ada lagi. Pitih belana, harta belana, siapa sedekah jariah pun kita ada duit sikit lagi. Duit belana, pitih belana. Siapa Kediri kita nak makan saya. Tu orang panggil masuk dalam rugi yang paling besar lah. Sebab tu perkara yang Tuhan bagi kekayaan bagi kita sebelum datang sesak mari tu, kita buatlah masa hak peluang bagi kita hak dapat boleh kaya mari dah tu. Itu orang panggil 5 perkara yang Nabi pesan kepada kita. Yang hadis yang nak baca awal tadi, irtani khamsan qabla khamsin. Hendaklah menyebut 5 perkara belum datang 5 perkara. Baik. Ni kita masuk dalam kitab yang kita sambung mari baru ni dah. Sambung mari baru ni. Kita duk mari cara disebab rukun taubat. Di stadium kita apa nama ni Nayuk Taufik dah. Ucap terima kasih kepada dia banyak-banyak. Dan saudara sang kita dan lain lagi. Ada beling dia tu mari bersama dengan hamba. Ucap terima kasih banyak-banyak. Dapat boleh kita mari sama-sama. Tolong menolong atas kita menyampaikan satu perkata dan sepatah dua kata kepada penutung yang dikasihi semua. Oleh demikian tu amba nak baca kitab sambung amba tinggal 2-3 minggu lepas baru ni. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kita nak masuk sambung baru ni tetap kalau dan menyatakan oleh musannif kita bab taubat ni.
Taubat ni dia katanya permulaan jalan bagi sekalian yang menjalani jalan akhirat. Jadi kita reti kata taubat ni jalan muka tepuh hak kita nak menuju pergi kepada negeri akhirat. Duk muka jalan lagi dia. Sebab tu bila kita seorang saat ni tak ada taubat, tak ada menyesal dalam hak berlaku dengan Allah Ta'ala, maka seolah orang ni tak ada lagi lah jalan untuk nak berkagi ke akhirat. Kerana taubat tu dia payah muka tepuh, muka jalan untuk orang nak berjalan akhirat. Pada dengan taubat ni juga sebagai jadi anak koci. Yang kecek tasbihnya anak koci bagi tua sekalian murid. Jadi kita kata nak royak katanya anak koci bagi orang yang mau ke jalan ke akhirat, hak nak bertuah dia, anak koci dia kena pergi buka dengan taubat. Dia kena buka dengan taubat. Arti kalau dia tak ada taubat, tak ada anak koci hak nak bertuah, hak nak saadah, hak nak butuh ke akhirat tu tak ada lah. Sebab itulah kita kena taubat dengan Allah Ta'ala. Kita ni tak sunyi daripada berdosa, tak sunyi daripada maksiat dengan Allah Ta'ala. Maka kita taubatlah. Ada persyarat taubat, rukun taubat tu dia ada akan cara akan datang. Baik. Sambung mari sini dia katanya. Dan bahawasanya diri taubat itu satu ibadat yang dijanjikan akan pahala kerana taubat. Jadi nak royak kata sini musannif katanya, so kita tahulah bahawasanya diri taubat itu satu ibadat. Jadi taubat ni dia panggil satu ibadat dah. Satu ibadat yang dijanji akan pahala kerana taubat. Jadi siapa-siapa dia yang ada taubat dengan Allah Ta'ala kok, satu ibadat dah. Satu ibadat yang Tuhan janjinya dia nak beri pahala. Kita deraka dengan dia dah. Salah dengan dia dah. Lepas tu kita taubat. Maka kita taubat pun dia beri pahala pula tengok tu. Tu orang panggil Tuhan bersifat dengan Rahman. Pada-pada kita salah dengan dia, kita taubat. Dia tak boleh dah ada gapo dah lah kalau kira. Mungkin sebab kita salah dengan dia. Tapi dah. Bila kita ada maksiat, kita deraka dengan dia, kita taubat. Sesat. Tinggal benda hak kita dah buat tu. Pas kita tak kembali dah benda hak kita dah berlaku buat salah dengan Allah. Tu dia panggil taubat hak 3 rukun hak tak sakut dengan anak dia. Tiba bila kita buat 4 benda tu, kita taubat saat itu, maka Allah Ta'ala janji nak beri pahala dengan kita taubat. Sebab dari taubat tu ada satu ibadat dah. Satu ibadat seperti semaya, puasa dah. Kena ayat apa nama ibu-ibu apa penuntut sekalian yang dikasihi. Taubatlah kepada Allah. Baik. Kalau kita nak banding supaya kita kata diri berdoa lah. Berdoa dengan Allah Ta'ala, berdoa masuk masjid, doa tubik masjid, doa makan nasi, doa masuk jambe, doa lepas maya, doa minta mati dalam imi. Doa kita minta apa nak umur panjang dalam berkat, minta rezeki atas jalan berkat. Semua sebut kata doa kita berdoa dengan Allah. Di dalam soal Allah Ta'ala nak terima tak terima tu soal dia tu, kita serah kepada dia tu. Tapi bila kita berdoa, Tuhan sebut kata ud'uni astajib lakum. Doalah kamu akan daku ni nascaya aku nak terima. Itu dia berjanji. Kita harap bila tiap kali kita berdoa, kita harap dia terima. Tapi nak beri tiap-tiap nak royak kata berdoa tu satu ibadat dah. Sekalipun takdirnya Allah Ta'ala tak terima bagi kanak kita doa, tak ada gapo ibu bapa. Jadi nak royak katanya satu pahala dah. Sebab diri doa tu ibadat dah. Sebab taubat ni. Bila kita taubat dengan Allah Ta'ala, segi Allah Ta'ala nak terima tak terima tu kita serah dia. Tapi nak kata pahala tu boleh dah. Sebab apa? Sebab diri taubat tu ibadat dah. Dia maki apa doa ni. Sebab Tuhan kita kata tubu ilallah. Hendaklah taubat kamu akan Allah. Taubatan nasuha akan taubat jadi bersih. Taubat cukup rukun syarat. Jadi ya wi pahala. Ni untung bagi kita ibu bapa. Baik. Ada pun hilang seksa kama dia daripada taubat. Nak hilang seksa kama dia pada taubat. Dia tak boleh pergi bila deraka dengan Tuhan. Dia janji ada supaya orang tinggal semaya. Tinggal semaya ni kalau sebut dalam kitab Imdatut Talaq Sarah bagi Faridah.
5,000 tahun dalam neraka ibu bapa. Allah dasarnya dah 5,000 tahun orang tinggal semaya. Pas masa kita duduk tak dunia ni kita tinggal semaya tak berkat umur. Doa kita doa dengan Allah, Allah tak makbul masa habis tinggal semaya. Nah, pas lagi semaya tu pula kalau kita tinggal dia ada janji seksa sampai 5,000 tahun dalam neraka. Tu di atas Allah Ta'ala lah. Kalau kita taubat aku tak sirah tinggal semaya. Sampai dengan semaya hak tinggal tu aku nak qadah dia. Gambar dalam kepala otakku sampai dengan tinggal semaya aku tak sirah. Nah, apa tu bila kita taubat dah cukup rukun syarat, masa Allah nak hilang seksa hak Tuhan berjanji tu, nah, dia kata sini maka iaitu hilang seksa kama dia pada taubat. Hak tu kita diserahkan kepada Allah Ta'ala. Hak tu kita serah ke dia lah. Sebab bila dosa saya ada janji belaka. Ni supaya orang tina buka rambut. Okay? Orang tina buka rambut, duk nampak kau orang jatuh sah nikah dengan dia lah. Orang jatuh haji Nabi tu. Okay? Siapa Nabi tengok pada malam merah tu yang nilai otak. Dah, nilai otak bubik kok kepala dia. Dah, bakar dengan api. Akibat apa tu? Orang tina dia duk cur rambut kok orang jatuh. Tu dia panggil masuk dalam janji dia kata ada seksa. Siapa sakat? Nah, orang tina hak buka aurat saat ni tu dia pergi taubat. Dia pergi menyesal, dia taubat, dia tak dah buka rambut. Lepas tu lepas daripada dia taubat hak kata nak kena api, nak menilih apa nama otak di kepala dia sebagaimana hak Nabi tengok pada malam Mi'raj tu. Jadi hak tu serah Tuhan lah. Nak hilang seksa tu serah Tuhan lah. Dia serah Tuhan. Nak lepas seksa kama dia pada taubat. Hak tu serah Tuhan lah. Tiap-tiap apa saja berdosa hak ada janji Tuhan nak seksa akhirat. Kama dia bila kita taubat nak lepas seksa tu hak tu kita serah Tuhan lah. Ada apa kalau kita tak taubat dulu tu tak ada apa-apa lah. Tu nak sebab dia berjanji tu. Dan nak sebab dia berjanji kalau kita kata dia nak seksa pula tak ada apa lah. Sebab kita tak ada taubat langsung. Ada apa kalau kita taubat ni kita haraplah kata dia maaf. Dan bila dia maaf, moga dia berjanji dah. Bila dia maaf gak, nak sebab dia berjanji nak seksa gak, maka tak ada lah moga dia terima taubat kita dah tu. Serah kepada dia tu dah. Baik. Telah berfirman Allah Ta'ala, Tuhan sebut dalam Quran dia pula. Innallaha yuhibbut tawwabin. Dah. Di dalam surah An-Nur ayat rakamnya 31. Dah, baik. Ia katanya artinya bahawasanya Allah Ta'ala kasih ya Allah Ta'ala akan sekalian yang banyak taubat. Ada tawabin tu sirat mubalaghah. Kata orang panggil apa nama ni? Sirat mubalaghah lah. Nak royak kata apa ni Tuhan ni? Bahawasanya Allah Ta'ala kasih ya Allah. Karena Allah Ta'ala kasih di sini mana Allah Ta'ala kena lah. Kecek kampung kita mudah-mudah Tuhan kena benar lah. Akan sekalian yang banyak taubat. Orang yang banyak taubat ni Tuhan kasih benar, Tuhan kasih benar, Tuhan berkena benar. Orang banyak taubat. Lepas tu kita cek tak kita, kalau kita masuk dalam golongan orang yang banyak taubat, kita seorang ni Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala kena benar lah kepada kita. Sebab tu penonton semua jadi kasihi, kita taubatlah kepada Allah. Kita ni banyak salah dengan Allah. Kita banyak deraka dengan Allah. Kita banyaklah apa nama maksiat dengan Allah. Tak lain tak buka, Allah Ta'ala buka lagi peluang pada masa kita ni, boleh kita kembali ke taubat kepada dia. Lepas tu nak kita masuk dalam golongan orang yang banyak taubat ni, kita kena berdoa hati kepada Allah. Doa ketika mana pun itu. Doa ketika mana nak kita masuk dalam doa minta kita jadi orang yang banyak taubat. Mudah-mudah kita ambil doa lepas ambil asmaya. Doa lepas kita ambil asmaya ni, ia padilah lain suku pula. Sudah kita ambil asmaya dah, basuh kaki gapo gitu ni, kita hadap pada kiblat.
Lepas tu kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca aku mengakulah Allah Taala Tuhan satu, Nabi Muhammad Rasulullah. Lepas tu Allahumma ja'alni Allahumma ja'alni minat tawabin. Masuk situ tu. Ada doa kita lepas mi ismaya. Allahumma ja'alni minat tawabin. Hai Tuhan, menjadilah aku ni jadi orang yang banyak taubat. Tu doa lepas mi ismaya. Kena ingat penonton. Besar fadilat doa lepas mi ismaya. Lepas pada kita minta Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kita minta pula Tuhan jadi kita ni orang banyak yang bersuci. Minta Tuhan kita jadi orang yang banyak bersuci, bersuci zahir dan bersuci batin. Lepas daripada sifat-sifat hak tak molek dalam perut. Sifat deki kau orang, tak boleh tengok demo seni kita deki. Tak boleh tengok demo kaya kita deki, tak boleh tengok demo ada ilmu kita deki. Tak boleh tengok demo pakai kereta baru kita deki. Tak boleh tengok demo anak demo boleh makan gaji kita deki. Tak boleh tengok demo jual laku kita deki. Tu sifat deki tu sifat awalnya kena cuci benda tu. Sebab sifat deki ni kita maklum bahawa dia makan amalan kita. Amalan ibadat kita dah buat dengan Tuhan hari-hari ni dak makan di amalan deki. Al-hasadu yaqulul hasanati kama taqul narul hatabah. Bermula hasad deki ni Nabi kata al-hasadu yaqul hasanati. Amalan deki ni adalah dia makan amalan kita. Amalan kebajikan yang kita duk buat. Masya-Allah, tengok dah. Tapi benda tak nampak. Pak Nabi nak banding nak kita nampak tu dia kata lagu mana? Kama taqul narul hatabah. Sebagaimana kayu makan di api. Kayu kena makan di api tu habis tambung. Kita tambung-tambung habis tambung. Lagu tu dah. Kayu yang ditambung, kayu bertambung untuk makan di api tu benda zahir. Benda zahir. Nabi nak kita nampak. Kayu duk tambung. Cuh di api makan habis lain. Kayu duk tambung, cuh di api makan lain. Itu benda lagu tu. Kita deki demo pun amalan kita duk tambung. Makan di api, makan deki habis. Makan deki habis. Kalau kita kira mari tak ada duk asal kacau dia buat kebajikan duk habis dengan deki. Sebab tu penuntut yang dikasih semua termasuklah penuntut dan hamba sendiri bapa semua dikasihi, kita minta lah jauh dan kita kena mengelak daripada kau sifat deki. Deki ni makna kita cerita nikmat ia ada pada demo. Nampak anak kau kahwin demo molek kelapa demo moleknya mari dalam perut dak pasar-pasar. Nak mapuh parutoh demo, nak mapuh kelapa demo. Ya tengok tu. Tu deki tu main dalam perut tu. Tu orang panggil duk makan amal kebajikan. Pas sifat takabur, sifat sum'ah, sifat riya banyak. Sebab itu kita kena berdoa jangan ada sifat ni kena cuci dalam hati kita. Tu Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Lepas tu minta Tuhan cuci pula zahir kita ni. Cuci daripada bak anggota kita yang tujuh jangan berlaku benda-benda yang diraka dengan Allah. Kalau nya sabit telinga benda maksiat, kaki maksiat, tangan maksiat, lidah maksiat, mata pun maksiat, hal ni kita istighfar dengan Allah Taala lah. Nak cuci sebab Tuhan nak buh dari segor dia cuci zahir batin. Dia tak bubuh benda cemar. Dia tak bubuh benda cemar, benda kotor. Cemar zahir ni mana anggota kita ni nak lakukan benda maksiat. Cemar kakak dalam tu mana cemar duk guna sifat mazmumah, sifat dicela oleh syarak. Ni kita nak habis benda ni kena berdoa juga lepas kita ambil asmaya. Masuk lewat waja'alni minal mutatahhirin. Baik. Pasal lagi dia kata lagi waja'alni min ibadikas solihin. Dan minta Tuhan jadilah kita ni hamba-hamba yang soleh. Hamba-hamba yang jujur. Hamba-hamba yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu molek orang panggil doa lepas ambil asmaya. Tu sekat tu tak apa nak kita sapu muka. Kalau kita rajin lagi kita tambah lagi ibu apa? Tambah ke apa? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tambah tu sikit lagi. Kata setengah riwayat kalau kita amal istiqamah seumur dengan doa pahmi asmaya,
Dan kita akan boleh masuk syurga lapai utip itu yang mana kita kandang. Allah besarnya dah. Tetapi janganlah orang nak boleh ingat, nak boleh amal tu payah. Yang kita nak mana? Nak royak kata perkara taubat ni, Tuhan royak dah, dia kena, dia kasih. Dan akan sekalian orang yang banyak taubat. Siapa-siapa dia tak ada kira lah. Bila orang masuk dalam golongan orang yang banyak taubat, Tuhan kasih, Tuhan kena. Pak kita nak beri kita masuk dalam golongan orang yang banyak taubat, kita kena minta ke Tuhan kata. Apa minta tu jalan mudah sekali, doa lepas kita ambil ais maya. Dan ibu bapa jadi kasih semua. Baik, tengok lagi kitab pula. Dan firman Allah Ta'ala pula, wa tubu ilallahi jami'a, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Terbaik. Dia katanya, dan taubat oleh kamu kepada Allah Ta'ala sekalian kamu, hei sekalian yang beriman. Ni ayat semacam lagu ni Allah Ta'ala seru, Allah Ta'ala mengajak, Allah Ta'ala suruh dengan dia kata tubu ilallahi jami'a, taubat oleh kamu kepada Allah Ta'ala dan sekalian kamu. Ada kira lah siapa dia? Hei sekalian orang yang beriman. Kerana orang beriman adalah hamba hak Tuhan kasih, hamba hak Tuhan sayang. Sabit gapo-gapo kau dak kena tak kita orang mukmin ni je. Sekali puasa, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. So kita taubat pun kena pada orang mukmin juga. Pas perintah so kita tu taubat, klik kepada Allah, orang mukmin juga. Padahal tak lama sikit lagi, sampai 4-5 bulan lagi temu dengan puasa, kita orang mukmin juga. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, kena ke orang mukmin juga. Semaya pun kena ke orang mukmin juga. Banyak pasal orang mukmin kena dengan undang-undang Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan kasih, Tuhan sayang kepada orang mukmin, orang beriman. Ada pun orang lain pada orang mukmin, orang kafir, Yahudi, Nasara. Kita tak menafi dia tu hamba Tuhan juga. Tapi hamba hak Tuhan tak kasih, hamba hak Tuhan tak sayang. Hamba hak Tuhan tak kasih, hamba hak Tuhan tak sayang. Sampai apa-apa kena tak kita. Tapi tak ada apa walau bagus pun kalau ingat tak Tuhan tu kasih sayang kepada kita. Terbaik. Sampai sini nak dalil, nak menunjuk kata Tuhan suruh kita taubat kepada Allah Ta'ala. Sekalian kamu, hei sekalian orang beriman, orang yang ada percaya dengan dalam hati tentang Allah, Rasul dan malaikat dan sebagainya. Terbaik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Ada hadis ni rawahu Ibnu Majah an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ni adalah diriwayat oleh rawahu Muslim dah. Terbaik. Dia katanya apa nama ni? Nabi kata ni, at-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Balik pada bahasa kita, apa nama ni? Artinya orang yang taubat daripada dosa, Nabi kata, orang yang taubat daripada dosa bandingnya seperti mereka yang tiada berdosa. Orang yang taubat daripada kesalahan dengan Allah Ta'ala tu, Nabi banding supaya orang tak ada dosa dah. Kalau kita nak misal benda zahir ke, supaya kain baju kita kain baju kita sikit banyak duk cemar, duk apa tu, duk kena debu, duk kena sikit banyak, kapan dia orang panggil cemar. Maka bila kita pergi basuh dengan sabun, kita pergi basuh dengan apa saja, cuci kelik supaya dia kalau. Sebab dia cemar duk berlaku benda sikit banyak duk kena tu. Demikian kita pelagu tu sikit banyak dosa deraka dengan Allah Ta'ala. Lepas tu kita pergi taubat dengan Allah Ta'ala. Bila kita pergi taubat Allah Ta'ala, hak kita berdosa dengan dia tu, sabit Nabi kata banding supaya tak ada dosa, cuci semula dah. Cuci semula supaya kain kita putih saat ni lah. Kena suatu perkara kena cemar-cemar. Bila kita pergi basuh dengan sabun, kita pergi celup haita dan sebagainya,
Maka kain kita sana jadi cuci klik sepuluh ngah baru klik pula dah. Sebab apa tu? Kalau kita duduk basuh dia, duduk cuci dia. Kita pun lagu tu. Manakala kita diraka dengan Allah Ta'ala, salah go tu, salah go ni, maksiat tu, maksiat ni, bila kita taubat kepada Allah, jadi nak ayat tu, Allah Ta'ala perhabis dosa kita supaya kita tak ada dosa pakai putusan ni lah. Di antaranya. Tu nak ayat tu untung bagi kita mereka yang taubat dah. Begitu baik. Ni kita tengok sepatah hadis lagi. Dan sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, Nabi kata, Ya ayyuhan nasu, Ya ayyuhan nasu, tubu ilallahi fa inni atubu ilaihi, fa inni atubu ilaihi fi yaumin mi'ata marrah. Dan ni hadis ni yang riwayat rawahu Tirmizi. Hadis ni yang diriwayatkan rawahu oleh Tirmizi. Ya tengena. Hei ya mano-mano manusia, Nabi kata. Ya mano-mano manusia. Hei ya mano-mano manusia. Manusia ni masuk belaka. Masuk ke apa? Tak ada kira lah. Walau kafir, walau orang mukmin masuk belaka. Dia sebut kata ya ayyuhan nasu. Kalau ya ayyuhallazina amanu kau pada orang beriman. Tapi manakala dia pergi kecek kata hei ya mano-mano manusia, tak ada kira kulit hitam, kulit biru, beriman tak beriman masuk habis. Masuk habis dah kalau kita akan pada hadis tu. Baik. Hei ya mano-mano manusia, taubat oleh kamu kepada Allah Ta'ala. Tuhan kita seru, Nabi kita suruh taubat kepada Allah. Mana suruh klik kepada Allah. Hak yang kafir tak beriman dengan Tuhan, suruh beriman dengan Allah lah. Yang duk mabuk, yang duk zina, yang duk curi, yang duk bunuh orang, suruh keliklah kepada Allah. Tu Nabi seru lagu tu. Sebab gapo tu? Nabi seru kepada mana manusia yang mana-mana, suruh kembali kepada Allah, suruh taubat kepada Allah Ta'ala. Sama ada yang kafir, sama ada yang mukmin, sama ada dosa apa saja, suruh klik kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Maka yakni kerana bahawasanya aku taubat kepadanya, kepada Allah Ta'ala satu hari 100 kali. Tu nak royak Nabi dah. Padahal Nabi ni kalau kita kecek dia salah gapo dia nya. Salah gapo dia orang maksum. Nak salah gapo pun Tuhan dok jaga tak berlaku dosa. Lepas Tuhan pun sebut dalam Quran dia tu, dosa hak lepas dah pun dia apung takdirnya kalau ada. Dosa tak sampai lagi pun dia apung juga. Tapi di sini mai kecek di segi buku bab taubat. Nabi ya royak kata dia taubat dengan Allah Ta'ala ni satu hari sehari lah. Sehari mana 100 kali sehari. Tengok tu. Para riwayat setengah pada setengahnya nak royak tu. Ada katanya 70 kali. Tapi walau bagaimanapun nak berhenti kata Nabi ni kalau dia tak taubat pun tak ada dosa dah. Dia tak ada dosa. Tapi bapa dia taubat lagi. Yang tamunya ingat kata dia nak tunjuk kepada umat dia. Tunjuk nak royak kepada umat dia, nak royak dalam keadaan dia tak ada salah dengan Tuhan. Sebab Tuhan jamin dalam Quran dia dah. Dan dia ni pula dah nak berlaku benda maksiat deraka dengan Allah, Tuhan tu jaga. Walau begitu sekalipun nak royak setara dia ni taubat lagi. Apa tak kita celak mata 4 pagi deraka dengan Tuhan selalu dah. Cerah pagi 4 siapa kau malam pun dah ada lagi kena orang minat kau lakon Allah. Jadi istiqamah dengan lakon cerah tu baik tu hari tengok dah. Malam tu siapa 2 jam. Tengok naik tu peraik tu. Nakal tu goyen ni tak ada berasa nak beradu. Tu dia panggil maksiat siapa kau malam. Kadang-kadang pergi tidur dengan suk lakon lagu tu. Dia panggil suk mata dia tu pergi tengok gambar maksiat. Allah na'udzubillah min zalik. Sabit penutup yang dikasihi semua dah kita wahi sangat lakon. Cita-cita menem-menem maksiat malam-malam tu. Dah kita nak tengok sangat nak perot alih lagi. Kita jangan suk mata kita tu pergi suk dengan naik. Jangan suk dengan peraik.
Cuba kita buka dulu Quran boleh sebentar. Tidak kita tengok dalam terosak, tengok ayat-ayat, tengok babo-babo duk mengajar dulu. Wisuk mata kita, we tengok benda molek. Janganlah kita duk turun hawa nafsu siapa kita tengok siapa dua je, kita tidur dengan lagu tu. Betul? Telinga kita we dengar ada orang mengajar. Dengar Quran dulu. Mata kita tengok benda molek, lepas kita pergi tidur. Nak wisuk dalam mata telinga kita dalam benda molek. Dah kita tak boleh nak tinggal lagi. Ala kulihan wa kesimpulan ni nak royak kata manusia ni tak sunyi berlaku daripada dosa, tak sunyi berlaku deraka dengan Allah, maksiat dengan Allah. Tapi Nabi Allah Taala jaga dia. Allah Taala jaga dia, Allah Taala apa nama ni royak dalam Quran dia dosa lepas dah tak siapa lagi dia apung, tapi apa boleh dia taubat satu kali saja. Ini adalah Nabi satu, Nabi tawadhu sebagai syukur terima kasih Allah Ta'ala we pengkat dia dua otai negeri, dua otai alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku letakmu jadi, tidak aku latihmu, tidak aku letak utusan Muhammad adalah melengkapi langit dan bumi, melengkapi semua sekalian alam, alam dunia dan alam akhirat. Tengok tu. Tu hawi tamnai kepada Nabi Muhammad. So, yang keduanya tu hawi ke Nabi Muhammad pula, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya tidak ada bagi kamu kita manusia ni lah. Ada pada Rasul Allah yakni Rasul Muhammad tauladan buktian yang paling comel sekali. Ni boleh kita tiru kita Nabi sebagai comel. Nabi tak ada deraka dengan Allah. Nabi tak ada maksiat dengan Allah sikit habuk. Tuhan duk jaga dia, tapi dia taubat satu kali sehari. Kita tilik kepada dia. Kita lepas maya salah kanan salah kiri astaghfirullahalazim pun jadi malah. Tu nak ayat terjangan lah gitu. Kita tilik kepada Nabi. Sabit Nabi, dia susah, kita susah, kita tilik kepada Nabi. Nabi susah lagi. Ujian atas Nabi Allah Taala wi pelak-pelak ujian. Tengok Nabi masa kau dia duk Mekah tak habis cerita. Yang dibuat oleh Abu Jahal, besok ambil belah perut uta. Ngatai-tai ditau di atas belakang Nabi ke masa Nabi duduk semaya. Siapa Fatimah tu teriak. Nabi buat salah gaponya demo. Teriak nak akik perut lembu duduk di atas belakang Nabi masa dia duduk semaya. Tak boleh buat tu baik. Belah demo buat kat ayah dia tengok. Pak kita gapo nama demo buat. Dia ujian dah Nabi ni berat-berat teruk belakang dah ke masa dia pergi tok hamba demo pekau anak batu hamba tu baik. Kata habis-habis kata go to goni cukup tak. Tapi Nabi dia sabar. Sampai kalau dia mau buat kita sikit banyak. Ujian susah ke apa. Kita tilik kepada Nabi. Kerana Nabi ni tempat cermin. Bukrian dah. Toladan. Orang panggil tuajan. Contoh bagi kita yang paling molek sekali. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang paling molek sekali. Ya contoh tuajan untuk kita nak ambil tiru. Di atas Nabi. Tuhan hebui ke dia. Pada sini kita tiru paling besar sebab kita ni adalah kita ambil mikir tentang taubat Nabi. Nabi tak ada dosa sekali tapi taubat satu kali sehari. Sebut dalam hadis ni. Ada kata 70. Sahabat ibu apa yang dikasihi semua penutung. Hari-hari ni kita kena ada ucap istighfar boleh satu kali sehari. Ada kata. Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Baik hak mudah. Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Tidak Allahumma ighfirli ya ghafur. Apa juga. Ada tiket 100 kali sehari. Bila-bila kita duduk halih lembu kau, bila-bila kita duduk dan apa nama taro nak nanok kau kalau kita orang betina. Atau bila-bila kita bangun tidur tengok masa dekat pasar, kita duduk sebentar ambil wasbah. Baca cara kita hubung dengan Allah Taala subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Boleh 100 kali. Hak cara kita hubungan Nabi Muhammad kita selawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Boleh 100 kali. Cara kita nak hubung dengan Nabi Muhammad. Banyak lagi kau molek. Tama-tama kita nak sambut lah dah boleh molok baru-baru nak sapa ni. Tanda kita kasih Nabi ni kita semua daripada kita banyak selawat dia. Pak Nabi pun ada sebut. Dia katanya aulan nasibi yaumal qiyamah. Maknanya siapa-siapa nak duk boleh nak boleh dapat syafaat dia lah.
Nak boleh dapat supaya dia di negeri akhirat, nak dapat boleh dekat dengan dia negeri akhirat, orang lagu mana? Iaitu orang aksarum alayya salatan, orang yang terlebih banyak selawat terhadapku. Yang Nabi sungguh tu. Orang yang banyak selawat terhadap dia, orang ni dapat Nabi boleh syafaat di akhirat esok. Pak kita soal, tepuk dada tanya hati banyak, mana kita selawat Nabi hari ini? Dah. Hidup bergaduh dengan orang lain. Hidup bergaduh dengan orang lain belah lagi kalau sekitar dia nak tinggal lagi. Tapi kita ambil masa sedikit, mata sebentar untuk kita selawat Nabi. Tanda kata kita kasih dia, sayang kepada dia. Tersetengah daripada. Ini boleh kita ambil buat mikir benar ni. Dalam keadaan Nabi tak ada berdosa, dia taubat juga 1 kali sehari. Ini coming. Coming orang panggil apa nama? Tuajan, contoh yang paling molek sekali kita tengok dah dia. Kita dah nak kecek dosa sia malas dah. Terbaik habis situ hadisnya. Kita mai tengok pula hadis lama yang ketiga pula. Dan sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Hadis ni yang diriwayatkan rawahu Muslim bahawasanya Allah Taala yang Maha Mulia. Nabi kata bahawasanya Allah Taala yang Maha Mulia, lagi pula yang Maha Besar. Allah Taala saat ni tu menerima ya Allah Taala akan taubat hamba, ia menerima saat ni tu selama belum sampai rohnya kepada batai hulkum. Jadi nak bererti kata kena, nak royak atau masalah bak taubat ni ya ada mukik juga weh. Ya ada mukik, ada sakat teh juga. Kalau kita duk galik Allah Ta'ala, Nabi kata ya Maha Mulia, Allah Ta'ala Maha Mulia lagi Maha Besar ni, ia nak timur taubat hamba ni selama nyawa belum sampai kepada hulkum. Mati tak kena berkecek. Bila nyawa siapa di batai hulkum duduk di tekak ni, kalau sesat, kalau tiok tubik darah sekalipun, Tuhan tak terima dah lah. Sebab dia katuk pintu taubat dengan cara khah orang panggil. Kita reti kata pintu taubat ni dia katuk. Ya ada mukik dengan cara khah dengan cara am. Hak katuk dengan cara khah ni, hak supaya Nabi royak sana. Allah Ta'ala yang Maha Mulia, Allah Ta'ala yang Maha Besar, dia terima taubat hamba ni selama nyawa tak sapa di batai hulkum. Kalau nyawa sapa batai hulkum, Tuhan tak terima dah lah. Sebab ni kita kena bergaduh dengan taubat. Sebab ni kita kena bergaduh lah dengan istighfar. Sebab takut dia nyawa sapa batai hulkum. Dia sapa batai hulkum, cuba kita tengok dalil. Dalil mananya? Setengah riwayatnya dalil masa Fir'aun. Fir'aun dia hambak Nabi Musa tubik negeri Mesir, jemerai dalam laut Qalzum. Jemerai dalam laut Qalzum yang sangat dalam tu. Maka Nabi Musa pas di atas darat, Fir'aun berenang dalam laut. Moga lepas laut buka, yang katuk pelik pula. Lepas tu dia gelepar dalam laut, rayak dia mati habis, tak tinggal bakar. Tinggal kata les sejarahnya Fir'aun sore yang tak mati akhir. Karena dia di situ bila nyawa dia sapa di lekuk, nyawa dia sapa di batai hulkum, maka ketika itulah Fir'aun saat ni dia mengaku. Selama kini dia duk mengaku kata dia jadi Tuhan. Siapa sebut dalam Quran qala ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang paling tinggi. Akulah qala ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Tengok dia mengaku. Tuhan royak siapa Fir'aun tu mengaku jadi Tuhan. Tapi bila akhir dia nak habis nafas, akhir dia nak cabut nyawa siapa di batai hulkum, dia mari mengaku. Dia kata lagu mana? Amantu billah. Atau asyhadu an la ilaha illallah
Dan apa nama ni? Apa nama di antaranya wa rasul Musa lagi wa Harun. Yang ngaku tentang Allah Taala tu dan Rasul Musa, Rasul Harun tu adalah utusan Allah. Bila jadi mengaku pada masa tu tak terima dah. Tak terima. Sebab boleh tak terima kerana dia saat ni nyawa pasal apa batal hukum. Pada sini munasabah dalam masa Nabi Muhammad pun Nabi royak pula. Nabi katanya Allah Ta'ala yang maha melia, maha besar ni menimu ia Allah akan taubat hamba selama belum sampai nyawa, sampai ruhnya kepada hulkum. Selagi nyawa kita tak sampai batas halkum, tak ada apa tu terima. Tapi manakala bila sampai nyawa pada halkum duk letih gerong. Goroh-goroh tu gerong. Hak tu sesat taubat setara mata kedip mata tu jadi darah sekalipun tak terima dah lah. Sebab apa? Sebab nyawa sampai batas hukum. Ni orang panggil katuk pintu taubat dengan cara khah. Katuk pintu taubat dengan cara khah. Lagu mana katuk pintu taubat dengan cara khah? Jadi nak royak kita orang segar. Kita orang segar, kita orang nyawa tak ada sampai batas hukum, dia tak katuk lagi. Jadi khah kepada si Zaid. Misal si Zaid tu nyawa sampai batas hukum 2 detik. Duk bunyi gerok-gerok dah. Jadi si Zaid tu katutlah pintu taubat dia. Sebab nyawa pas itu dah. Orang panggil khah kepada Zaid. Kita yang lain tu tak ada katut lagi. Muka nyawa tak ada sebab batal hukum lagi. That's so. Baik. Tengok yang kedua pula. Tengok yang kedua. Dan sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam pula. Ia katanya man taba qabla an tatla'am syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Dan satu hadis pula rawahu Muslim juga. Artinya barang siapa taubat, ada kira siapa-siapa dia lah. Barang siapa taubat ia barang siapa sebelum naik matahari daripada tempat lenyapnya. Tempat lenyap mana tempat dia raih. Ya biasa elah ni matahari naik. Dan gitu turun kepada alik jatuh mana orang panggil maghrib. Masrib dah. Dia naik turun dia alik jatuh lenyap raih. Raih di maghrib. Ada lah. Tu orang matahari dan Tuhan terima taubat sebelum matahari naik pada tempat lenyap. Tempat lenyap, tempat gaib dia. Selagi matahari dia naik, tak naik lenyap dia, tak ada apa lagi dah. Ni kita reti kata suatu hari matahari dia kena naik alik tempat lek jatuh. Selagi matahari dia naik supaya ada biasa, tak ada apa dah. Ya tidak. Nasyaya menimu Allah Ta'ala akan taubatnya. Itu jawab bagi barang siapa. Barang siapa taubat ya barang siapa Nabi kata. Sebelum naik matahari pada tempat lenyapnya. Tempat lenyap naik matahari tu. Nasyaya menimu Allah Ta'ala akan taubatnya. Akan taubat hamba. Jadi bila belum matahari naik jatuh, taubat hamba tu Tuhan dah terima lagi. Ni kita reti nak royak walaupun bunyi berita pelik-pelik gapo sekalipun. Kalau tak kedainya bunyi berita kata suatu hari sikit lagi masa akan datang matahari naik belah dia jatuh. Kita ni kena percaya Nabi royak 1400 lebih lagi dah. Ahli sains duk mai gaji-gaji sikit lagi sungguh matahari nak naik dia jatuh. Tapi dia bila ahli sains royak ya golek ke orang geger lalu. Pakak kecek yang mudah. Nak kecek mudah, hak benda dunia yang mudah. Hak utuk ni yang royak go tu royak go ni mudah nak terima. Tu repeta beak pangat kita manusia. Ada pun Nabi royak ni seperti yang kata. Taubat hamba seorang ni sebelum matahari naik tempat lenyap, naik tempat lek jatuh lah. Duk timo situ taubat. Tu dia panggil. Baik. Kita nak berita kata ada. Nak berita nak royak kata learning tu Tuhan duk buka lagi dan matahari naik sebelah dia jatuh, dia tak terima dah taubat. Orang panggil katuk pintu taubat dengan cara
Lagu mana kata dengan cara umum. Nak royak semua dalam lingkungan langit ni, bila matahari naik lep jatuh, jadi Tuhan tak terima lah. Tak terima dengan cara umum. Semua putih dunia. Tak suka hak tadi. Hak tadi bila nyawa siapa batal hukum, kena kepada si nak mati tu ya. Hak Tuhan tak terimanya. Adapun bila matahari naik lep jatuh, tak ada kira orang dalam lingkungan langit ni semua Tuhan tak terima belakang dah taubat. Nah, ini penutung yang dikasihi semua ibu bapa, yang disayangi, dirahmati Allah Taala. Kita ingatlah kalau kita jangan duk galik, jangan duk lupa. Sebab reti kata, dah taubat ni ya ada mukmin. Dah taubat ni ya ada masa. Bila nyawa sampai dihukum, hari syarat dia tak sah. Bagi orang hak nyawa sampai dihukum. Nah, ada pun katuk pula pintu taubat hak nombor 2. Hak Nabi sebut jangan dia matahari naik lek jatuh. Dia matahari naik lek jatuh. Hak ni orang panggil katuk pintu taubat dengan cara umum. Nah, dengan cara umum, dengan cara am. Habis ada kira pia-pia. Baik. Payah kedua kita reti tik. Kita reti belai-belai. Peheh dalam hadis ni. Dah, peheh dalam hadis ni nak ayat kata matahari suatu hari kita kena cahaya dia naik alik jatuh. Orang panggil alamat kiamat kubra. Dah, alamat kiamat kubra. Ada pun alamat kiamat surah di timur belakang dalam ni. Hak Nabi deroyak kata alamat kiamat surah ni setengah daripadanya bakit Nabi Muhammad. Dan bakit Nabi Muhammad ke alam dunia ni cek alamat kiamat dah. Alamat kiamat surah. Sampai sekali-sekala orang tanya sahabat, bila lagi Rasulullah nak kiamat? Nabi pergi akid antara jari tunjuk dengan jari hatu. Nak ayat terdekat dua ni tak jauh kan? Dekat. Tu Nabi akad. Tu orang tanya jamin dia. Nah, bakit Nabi tu, utusan Nabi tu ke alam dunia ni mana alamat kiamat dah. Sabit Nabi tekah dia naik Isra' Mi'raj dia. Nah, lepas pada dia Isra' sampai di Baitul Muqaddas, akak dengan tangga merah naik kepada langit yang tamu. Maka ada dengan pintu, ada dengan malaikat duk jaga. Malaikat Jibril saleh, jawab saleh dan selamat datang gapo. Pasal apa dia duk sekali ngamu Jibril? Muhammad. Malaikat yang dia tunggu langit, malaikat yang tunggu di langit yang tamu tu kejut. Lah bakit dah Muhammad kejut nampak tarak turun lutut. Bapa tu mak royak kata ia tahu bila bakit Nabi Muhammad adalah dekat benar dan nak kiamat. Dia kejut hati. Tu nak royak. Sampai kata perkara yang alamat kiamat surah ni timbul banyak belakang. Antara anak-anak ni tak boleh tegur. Orang tua tak boleh tunjuk ajar kat anak. Sampai lo ni tak ada orang tak serabut dengan anak. Malaikat sikit sangat. Kata tunjuk ajar gapo-gapo dia tak pakai. Dia pakai sain dia lagi. Ada dia jawab tak salah kata poma abah dulu. Hak kita dah buat ni kena belakang. Tengok. Tak boleh tunjuk ajar. Tu alamat kiamat surah. Dan alamat kiamat lagi mana anak deraka ibu bapa banyak. Deraka bukan tamada zaman ni. Siapa deraka, siapa bunuh atau godel tak kena kecek. Tu alamat kiamat. Wal iyazabillah namizabillah. Lagi alamat kiamat banyak penuh-penuh dengan berzina. Allah tengok. Dan banyak pula gepa-gepa bumi timur belakang. Dia orang betina pula banyak tu golek punggung. Ya Allah juga alamat kiamat. Dan ramai orang betina pada orang jatuh. Ya Allah alamat kiamat juga. Nah, nak royak kata banyak dah alamat kiamat hak surah timur belakang. Pasal bila matahari naik dia jatuh, matahari naik daripada tempat lenyap dia pada maghrib. Nah, hak nu nak royak alamat kiamat kubra. Nah, gapo? Ya'juj wa Ma'juj akan timbul. Nampak banget. Atu dia panggil alamat kiamat kubra. Nah, dan lagi Nabi Isa duduk di pada langit yang kedua, akan turun di bumi. Bunuh Dajjal. Tu alamat kiamat kubra juga.
Nah, apa lagi peladanya lahirkan Sufyani. Ya Allah juga, ada juga setengah riwayat. Nah, hal mari lahir Dajjal. Nah, Dajjal iaitu di mana? Ada setengah kata di negeri Iraq. Nah, di negeri Iraq tu bit situ. Tengok riwayat. Maka alamat kiamat kubra juga. Nah, ketimbul binatang pula dabbatul ardi. Dabbatul ardi ni binatang yang bernata di atas bumi. Ha tu alamat kiamat kubra. Akan timbul, hak tak timbul lagi lah tapi akan timbul. Nah, tapi di riwayat sini hak kita paling takut matahari naik lek jatuh. Matahari dia duk jalan ni berapa? Nah, duk jalan gelap cerah ni. Yang dia minta izin ke Allah tu. Padahal matahari bulan ni, dia tak ada balasan serga balasan neraka, dia tak ada. Sebab dia bukan orang mukallaf kau kita manusia. Nah, tapi nak royak kata bila dia nak jalan dia minta izin ke Allah. Allah izin dia jalan. Kita ni dak. Nah, anak tak aje tahu kepak nak pergi ke mana-mana. Dan bini pun serupa juga tak tahu tok laki nak pergi ke mana-mana. Pasal nak tubik, pasal nak berjalan. Tak ada nak minta izin. Sampai dalam hadis ambil tinok ke benar. Orang tino mana-mana yang tubik pada luar rumah tak minta izin tok laki, lama mana dia duk jalan, dia duk pergi tu kalau tok laki tak redha, tok laki tak suka, orang tino ni duk dalam merka Allah Taala. Duk dalam Allah Taala marah. Selama mana kalau tok laki tak redha. Nah, sabit penonton yang dikasihi semua, kita jadi orang tino, jadi bini orang ni. Nak pergi ke mana kena withau hati. Minta izin kepada dia. Diri kita minta izin dia pahala dah. Nah, ni tak tahu pergi ke mana masa muda-muda pakai adat. Padahal kita orang tino ada syurga ada neraka. Matahari tak ada syurga neraka pergi minta izin dengan Allah. Tengok tu. Pasal-pasal kak tu nak naik dia alif jatuh. Dah, siapa sakat nak naik matahari alif jatuh, kita panjang sikit sini dah. Dia pergi minta kepada Allah Taala. Minta ke Allah Taala izin nak jalan kepada biasa. Jawab kepada Allah Taala kata aku tak benar ada matahari boleh munaik hari ni alif naik. Bila Tuhan kata dia semacam lagu tu, dia teriak. Teriak tangis akan sebagai tangis. Tengok tu matahari. Tuhan izin dia teriak. Pas teriak apa? Dia tak ada neraka cedek dia. Tak ada serga duk cedek dia. Bila dunia ni awasan cuk beribu dia tak ada dah. Tapi bila Tuhan royak kata aku tak benar dah mau naik alik naik. Dia teriak. Sebab dia tahu kata nak berlaku kiamat dah. Sebab bila naik matahari lek jatuh tanda berlaku kiamat kubra. Dia teriak. Nah, dia teriak. Allah Taala pun perintah kepada malaikat. Nah, Tuhan pun perintah kepada malaikat suruh ambil matahari. Besar malaikat ni, matahari pun besar cekak dah. Nah, malaikat dia ambil matahari sana. Hello kita alik jatuh. Ya tengok tu. Heret kita alik jatuh. Patut Allah Taala perintah ke matahari naik. Matahari naik saat ni tu tak cerah lah mana weh. Tak ada cerah sebel-sebel, gelap-gelap, hawa-hawa cahaya gitu je. Ni susah benar lah. Naik mari tu dia duduk di tengah perut langit. Di situ tu orang mukmin hak tu hidup jaga ke, dia khabar dia kata nak kiamat. Kau duk tangis teriak Allah Taala. Tapi orang mukmin juga ketika tu dia tak khabar lagi katanya matahari naik sebelah lek jatuh dia tak khabar. Kau duk ralik duk lalas situ lagi. Sah duk tunggu papeh haji tu. Hak sah tak ngaji Quran, tak ngaji Quran situ. Kau duk pakai cek pakai duk fix situ lagi. Allah nak ayat tu masa sampai situ dah tu pun tak ada nak ubah lagi. Sebab dia duk ngalala, duk ngalalik. Allah patah tu nah dah. Tapi hak Tuhan jaga orang mukmin ketika tu dia teriak. Dah, dia tangis. Dia belah lah sebab dia tahu kata nak kiamat dah. Dia takut ke Allah Taala.
3 hari dia duduk di perut langit. Dia tengah langit. Lepas pada tu, dia turun semula alik jatuh. Nah, dia turun semula alik jatuh tu, buah molek jatuh di atas pintu surga lalu. Perem. Katuklah pintu taubat. Bila katuk pak pintu taubat, bila katuk pak pintu taubat, jadi hak kita duk sesah, hak kita duk tangi nak taubat pada masa tu tak boleh nak taubat lah. Sebab apa tak boleh nak taubatnya? Sebab kita tak boleh nak taubat tu. Halo. Ni duduk Doda ni. Abang Nawawi di mana ni? 17 tu dia rasa ku ada dah tu. Ceramah. Nanti nak tengok. Ni muka duduk di Moh Nayuk Taufik ni. Nanti dah Abang Nawawi nanti abang tengok. Kalau rasa dekat-dekat boleh kita sepengah Abang Nawawi tersaning dah. Dah lah. Turut luar tak ada luar tak apalah, kita ambil lah semalam ni ingat. Yalah apa ingat kau apa nak kali dah tu. Turut luar tak luar duduk ngajar semua tu. Tak apalah insya-Allah lah. Cuba nak tengok 47 belah lagu dekat-dekat ni boleh kita buat dua selalu. Insya-Allah. Assalamualaikum. Tu buah matahari, buah matahari nak jatuh balik jatuh tu. Jadi nak royak ketika tu katuk pintu taubat dengan cara umum lah. Allah habis dah lah. Katuk dengan cara umum kalau kita pergi taubat pergi sesaga apa pun tak ada jalan dah lah. Sebab dia katuk dah. Sampai nak berhenti kata taubat ni kita ingatlah hak kita deraka dengan Allah, maksiat dengan Allah Taala, kita taubatlah sebelum daripada nyawa sampai batas halqum dan sebelum pada matahari naik jatuh. Dan kita tak ada dua ni, kita ada deraka dengan Allah, kita ada maksiat dengan Allah, lebih-lebih lagi maksiat hak janji seksa. Jadi klik ke akhirat esok, tak ada lah buku taubat, dia kena bakar dengan api semata-mata dah. Supaya kita kata apa nama duit judi. Duk nego-nego bagai-bagai tak molek hak haram dengan agama. Duit loteri rebo gapo tu. Kita dah ambil makan, kita dah ambil guna tu. Tiba-tiba bila kita lagi makan, lagi ambil guna duk makan jadi daging darah. Bila dia jadi daging darah, sebut dalam hadis Nabi kok, kullalahmin nabata min suftin pannaru aula bihi. Tiap daging yang tumbuh dengan duit haram. Duit judi ko, duit loteri ko, duit kita nego-nego benda hak jenis wasa haram dengan agama. Kita pergi makan jadi daging darah. Bila jadi makan jadi daging darah. Bila jadi daging darah, sama tangga tu hendak pergi dalam syurga, dia kata lagu mana Nabi kata? Nabi katanya fannaru aula bihi, maka nerakalah utama dengan dia. Hak inilah pak kita takut. Sebab tu kita ya ada dosa-dosa dengan Allah. Kau maksiat dengan Allah tak lain tak bukan jalan yang kita nak berhabis tu, kita taubat dengan dia lah. Sebab dia janji sendiri, kata dia ni innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah ni sangat terima taubat hamba. Dia sangat terima. Bila dia sangat terima, kita sangatlah taubat. Sama-sama sangat. Baru masuk. Dia nanti nak terima ya taubat hamba. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Ta'ala ni sangat menerima taubat hamba.
Bila Allah Ta'ala sangat menerima taubat hamba, kita sangatlah kita taubat dengan dia. Tu baru masuk. Dia klik ke akhirat esok, dosa ni, nak sebut hak janji sebab hamba baca hadis ni, dia tak ada rekan lain. Nak perhabis dosa, dia kena bakar dengan api semata-mata dah. Pak api akhirat kita tak kena kecek dah. Hak dunia ni pun kita halau jari boleh setengah minit nak duduk talib tak. Jemur panas setengah jam waktu pukul 1, pukul 2 kita nak duduk talib tak. Ibu bapa yang dikasihi, Allah Ta'ala bagi masa peluang pada kita, kita tak mati lagi ni. Nah, kita gunalah taubat wa amal ibadat kepada Allah Ta'ala banyak. Sebab ulama sebut, bila kita telah tinggal dunia, kita mati dah, cabut roh pada badan kita, yang kita masuk pergi dalam kubur, ia sesat 2 kali. Allah. Tak ada kata sesat, tak ada buat rumah besar ke. Dah, sesat dia tak ada bini 2, 3 ke. Sesat tak ada beli kereta benda value ke. Tak ada sesat kau tu. Sesat apa? Sesat tak ada banyak amal ibadat. Dan sesat pula kita tak ada nak taubat hak diraka dengan Allah. Dua ni hak sesat. Penonton yang dikasihi sungguh. Kita berasa benda ni takut kita sampai nanti situ, kita rugi sampai rugi. Jadi pada masalah ni Allah Ta'ala ada jaga lagi umur kita, duk pera lagi umur kita, lagi pula sehat wal afiah, mata telinga duk dengar molek lagi. Kita taubat wis boleh-boleh. Dah. Lepas tu kita buat amal sekadar boleh-boleh kita. Buat wajib dah buat ti hak sunat-sunat. Doa-doa gapo kita bawa hati. Sebab dia kita berjaya mata pop masuk dalam kubur, 2 perkara ni tempat dia sesat. Nah, sesat tak ada banyak amal ibadat, dan sesat pula dahnya tak ada kita taubat dengan Allah Ta'ala. Ni orang panggil hak sesat dalam kubur. Siapa minta harta klik sulit dunia, tengok dia royak, tak ada nak muka lain. Rabbana hi Tuhan kami, absorna kami nampak dah. Tak nampak lah no duduk dalam kubur. Nampak muka nakir, nampak ular, nampak kakak-kakak seksa dalam kubur. Wasamikna dan kami dengar dah seksa-seksa dalam kubur. Pada suara muka nakir pada dah. Sebab apa boleh panggil muka nakir? Sebab dia boleh panggil muka nakir kerana benda diingkar oleh manusia. Manusia tak terima nak tengok dia. Layan ni pun huduh, rupa pun huduh, kecek pun huduh, mata pun huduh, kaki pun huduh sungguh. Sabit nama mungkar wa nakir. Benda yang diperkara, benda yang diingkar oleh manusia. Manusia tak terima nak tengok dia. Tu pada hak tu pada dah nama dia. Kalau kita balik. Sabit tak dunia tak ada orang nama muka nakir dah orang nama. Orang ni berkata anak cemak nama muka weh. Pak adik nama nakir. Tak ada orang letak. Sebab nama tak molek, balik makna tak molek. Munkar wa nakir, benda diingkar oleh manusia. Manusia tak terima belaka kalau tengok dia. Perangai dia, layan dia, kecek pe dia. Mata dia, telinga dia, rambut dia, gigi dia. Tak terima segala-gala. Sabit bagi munkar wa nakir. Tapi bila orang yang sesat dia masuk dalam kubur, dia dengar, habis kata wasamikna dan kami telah dengar dah. Pada dengar suara muka nakir. Oleh demikian itu Tuhan farjina muhattalah kami kelik ke alam dunia tempat kita duduk ni semula. Lepas tu hatta kelik apa orang? Penutupnya dikasihi semua. Sore habuk dia tak ada hatta dah. Cuma Tuhan ada royak bila masuk dalam alam barzah, kita orang yang tak ada amalan lebih lagi orang kafir. Minta hatta klik ke alam dunia farjina. Minta hatta klik ke alam dunia hatta bapa. Kalau kecek muda-muda hatta nak beli kereta dak, buat rumah dak, hatta nak nana dia kahwin dak. Hatta nak bin 2 3 dak. Hatta saat itu nak man solihan supaya nak kerja amal yang soleh. Nak juru pada. Hak tak jemaah mari nak jemaah, hak tak ngaji Quran nak ngaji Quran dak, hak tak tuduh aurat nak tuduh aurat dak kalau bahasa kita. Hak mulut uduh ngatuk lelaki nak jadi juru dak. Hak nak pergi ke mana tak royak ngatuk lelaki nak royak dak. Dah ke? Kau duk busuk-busuk tak ada pakai ye, molek-molek gapo nak pakai molek dah masa duk dengan suami. Jadi nak royak kata situ bau sesat.
Inna muqinun, sesungguhnya kami yakin kami cerak dah. Tapi yakin cerak duk le kubur tu apa boleh lagi dah. Supaya orang pemuda-muda lah ni lah, orang tua dah nasihat jangan main benda-benda ni. Kajak pemurih agama pemurih. Jangan menego benda-benda ni agama polare duit tak molek. Nek undat dunia pemurih sebab duk menego benda lagu ni. Tak reti. Satu hari dia ngata kedai tu lagi igat takak orang ditakak oleh dadu atau sebagainya. Igat gibuh dalam tu. Kerasing 20 tahun. Kau duk teriak dalam tu. Bau khabar kata yakin cerak dah kata benda ni salah undat dunia dan akhirat. Tapi kisah Allah dah lego apa boleh lagi dah. Tapi hingga lagi dah lego sampai masa yang boleh tupai. Orang duk win nasi lagi sebutir 2 utin nasi basi nasi pok nasi molek orang buih lagi boleh duk makan lagi. Tapi akhirat ni tak ada dah siapa dia nak bantu. Nak ke? Pak anak harta sakau sikit banyak duk galak cara dia ya. Nak tolong ibu apa tak ada jalan dah. Kena anak tak mengaji lah. Kau dah serenok cara dia salin tu salin, kereta tu kereta ni, go tu go ni. Dah, sampai tu nak ayat semacam lagu ni, nak kita boleh mikir kata bila kita klik ke sana, klik pada alam barzah, tak lain tak bukan ya sesat dua perkara. Sesat tak ada banyak amal ibadat dan sesat tak ada nak taubat hak kita duk ngaji ni. Tu nak ayat kata dah, tak ada sesat muka lain. Pahak minta hatta klik ke alam dunia semula ni pun hatta nak buat amal yang soleh. Tak ada nak muka lain juga. Tapi kalau kita dah segar, sehat, molek, umur dah ada lagi, kena kita tak bergaduh dengan amal yang solehah, amal yang soleh. Ni sama-sama kita pekat boleh mikir, sama-sama kita pekat berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah Ta'ala pera ke umur kita lagi, sehat walafiat, harta sikit banyak yang Tuhan bagi kita ni, kita gunalah kepada jalan yang Tuhan redha. Gunalah kepada jalan hak Tuhan kenal kalau kecek kampung kita. Mudah-mudahan umur kita, harta kekayaan kita, sehat kita ni duduk dalam habis masa hak Allah Ta'ala kenal, hak Allah Ta'ala redha. Kita ni lah dapat kejayaan dalam dunia pun selamat, lebih-lebih lagi negeri akhirat kita pun akan selamat juga. Sebab apa? Kita kena tepat pada hak Tuhan suruh. Tu yang paling syukur yang paling besar. Maka begitulah teknik amal bahasa pun cukup sekat tu dah lah. Tengok dia pun pukul 3.30 dah. Lain kali kita ada masa kita mai sama pula cara bab apa nama ni dan ketahui olehmu bahawasanya makna taubat pada lorak iaitu kembali dan pulang dan pada syarat bagi beripung padanya pada taubat 3 rukun. Baru kita nak masuk cara bab rukun taubat. Dan taubat pada lorak tu gapo, taubat pada syarat tu gapo, taubat pada syarat terhenti di atas ada 3 rukun. Tu panjang lebar tu ada masa lain kali. Hamba bersama di sini dan kita pakat mari muzakarah pula cara rukun taubat. Hak sani syarat taubat. Mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah penutup yang kasih semua. Hamba minta hamba terima kasih banyak-banyak. Yang mana boleh duk tengok, yang mana boleh duk menonton, boleh kita sama-sama pakat menyasi. Ambil masa lebih kurang sejam lebih ni duk kepada jalan Tuhan, pakat-pakat kita ambil dengar walaupun belah-belah duk tidur, belah-belah duk menyanyi pun kita boleh dengar lah. Masuk ke telinga dan boleh tengok gambar-gambar tu adalah paling besar sekali bagi orang hak Tuhan buka mata hati lah. Orang hak tak buka mata hati kau duk dengar benda lain, hak tu biar dia nak walah mana. Begitulah. Lain kali kita mai sama pula di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma khtim lana bismil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعله شفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت